Muat. Bila you on muat? Hari ni dan esok. Oh, hari ni pukul apa? Patutnya yang sesi kedua dah habis dah sepatutnya. Oh, dah habis dah lah. Esok pukul apa? Esok pukul 7.30 hingga pukul 11. Kena ke waktu fizik? Tak ada kan? Ya. Tak kena. Okay, tak apalah. Alright, okay, so kita tengok kepada ni video saya bagi tadi tu, dia adalah about electric potential. So jangan confuse dengan wording tu. So kita ada ni lah, kalau awak tengok kepada ni ada 3 benda, iaitu electric potential energy unit dia joule, electric potential unit dia watt, potential different boleh juga, potential different actually sama dengan electric potential, boleh juga unit dia volt ataupun joule per coulomb. Dia boleh juga jadi joule per coulomb. Kenapa boleh jadi joule per coulomb? Because dia adalah V, ingat balik, W over Q naught. So saya tak nak you confuse lah antara electric potential energy dengan electric potential. Potential V saja, energy, so dia adalah U. Okay, so saya stop ni. Alright, saya hari tu dah pergi sampai equipotential line, dah masuk ke V ni. Dah masuk tak yang ni? Charge in uniform electric field. Rasanya belum. Belum kan? Okay, so kita just recap balik lah apa yang kita dah belajar untuk yang ni. Okay, untuk chapter ni, untuk chapter ni ada 4 benda lah. Yang pertama ingat table tu. So table ni kena ingat lah, walaupun dalam exam you ada dia punya formula, tapi you kena tahu kita akan ada belajar F, E, U atau W. Kenapa? U energy, work pun sejenis work berlaku kalau ada energy, dan unit dua-dua ni joule. So that's why dia boleh sama. Satu lagi V. So jangan confuse dengan word electric potential. Kalau electric potential dia refer kepada V. Kalau ada perkataan energy, so dia refer kepada U lah. So bila baca soalan tu kena baca betul-betul lah ya. Okay, so pertama sekali awak belajar Coulomb's law, iaitu K Q1 Q2 over R squared. Okay, di mana Q1 Q2, Q1 refer kepada point charge, Q2 refer kepada test charge. Okay, E pula adalah electric field, iaitu F over Q naught. Ini adalah formula asal dia, iaitu force lawan Q naught. Bila you substitute ni, test charge you akan cancel, so you tinggal KQ over R squared. Okay, formula ni sebenarnya akan sama dengan formula ni, cuma yang beza dia squared, dia tak ada squared. So kalau yang ini formula dia awak copy paste je, dia akan jadi K Q1 Q2 over R. Dia tak ada R squared. Kalau yang ini dia sama juga, F dia ambil F atas kan, so yang ini akan jadi U over Q naught atau W over Q naught sama dengan KQ over R. Dia tak ada squared. Okay, formula kalau awak tak nak hafal tak ada masalah. Sebab apa dia given, cuma yang paling penting awak kena tahu yang part ni lah. Di mana kalau F dengan E kita kena resolve. Maksud resolve tu yang kena buat 5 step tu. Ingat tak 5 step? Yang pertama you kena draw. Yang kedua you kena cari magnitude satu-satu. Lepas tu you kena buat dia punya table. Lepas tu you kena buat square root tu untuk cari dia punya resultant. And then last kali you cari dia punya angle. Itu maksud resolve. Resolve tu you leraikan je lah. Maksudnya you kena pecahkan komponen X, komponen Y. Tapi you tak perlu ambil dia punya positive negative sign of the Q lah. Charge. When we talking about charge ni tak kisahlah test charge ke atau point charge. Dua-dua tu you tak perlu ambil dia punya charge. But for U and V dia opposite. So you don't need to resolve. Maknanya you tak perlu buat 5 step ni. You muka happy je. You just tambah. Maknanya kalau V dekat A tambah je lah V1 plus V2. Tapi you kena ambil plus minus Q. So you kena include kan dia punya positive negative charge. So yang inilah yang akan menyebabkan awak akan salah lah. Selalunya student dia salah dekat sini lah. Yang sini dia resolve, lepas tu kat sini pun dia nak resolve juga. Dia seronok sangat buat resolve ni. So kena ingat satu lah, kalau saya ingat F dengan E, so kena resolve tak perlu ambil plus minus.
Tapi kalau untuk UVW dia adalah skala. So jangan resolve, muka dia senyum je. Maksudnya you tambah sahaja, tak kisah ada berapa, tambah je and then ambil include positive and negative charge. Okay, the next one yang you belajar adalah equipotential line. Equipotential line tu yang mana? Okay, equipotential line tu adalah yang ini. Di mana kalau positif, electric field dia adalah keluar. Electric field dia adalah keluar. Kalau negatif, electric field dia adalah masuk. Ni miskin nak duit. Masuk. Mesti 8 kaki So equipotential line tu maksudnya dia punya kat sini kot dia. Dash point Dash point yang represent kat situ. Gerak-geraknya tak perlu. Mana dah ni. So ini adalah equipotential line lah. So equipotential line ni you kena tahu adalah line di mana V dia akan sama lah. That's why nama dia equal. Dia sebenarnya pada perkataan equal. Equal tu adalah sama, same. Di mana potential V dia akan sama lah, electric potential dia akan sama. Dekat mana electric potential dia akan sama? Dekat bila dia dekat line yang sama. Macam contohnya A dengan B. So VA, V kan potential adalah sama dekat B. Kenapa C tak sama? Because dia adalah dekat level yang lain. So when dia adalah at level sama, itu locus point. Locus point ni kita nak cerita pasal level yang sama lah. So bila dia level yang sama, so dia akan mengalami V yang sama. Macam contohnya ini adalah untuk a point charge. Kalau yang ini adalah untuk uniform electric field. Okay, kalau sahabat dah perasan sekarang, ada dalam soalan ni ada dua gambar je boleh keluar. Satu point charge, satu adalah uniform electric field. Uniform electric field ni maksudnya ada plate. Kat sini positif, kat sini akan jadi negatif. So positif pergi negatif lah. So A, B, V dia sama tapi dia tak sama dengan C lah. VA sama dengan VB tapi tak sama dengan C. Okay. Dan work dia akan ada sama. Macam ni, contohnya ini. Ini dia cerita pasal charge. Ini point charge, ini point charge, ini test charge. Mesti dia suruh cari V dekat P. So V dekat P tambah je lah ada berapa V yang dirasai oleh P, ada berapa keupayaan untuk dia bergerak, ada dua lah. So just tambah, tak perlu lukis, jangan lukis, tak perlu. Oh positif, negatif, repair. Jangan, salah. Kenapa tak perlu lukis? Sebab dia adalah kenapa tak perlu resolve? Sebab dia adalah skala. V ni adalah skala. So you just plus. You don't have to resolve. You resolve bila adalah F atau E sahaja. Okay, boleh tak tu? Faham tak tu yang pasal V ni? Okay. Alright, so hari ni kita akan masuk kepada learning outcome yang terakhir iaitu charge in uniform electric field. Okay, pertama sekali you kena explain quantitatively V8 diagram. So explain ni keluar kat UPS lah, kat PSPM dia hanya kira saja. So mungkin dia akan tanya you diagram, okay kat mana charge tu pergi, kiri, atas ke bawah, dia tanya macam tu lah. Okay, seterusnya use PSPM lah, dia akan tanya E equals to V over D. Di mana E itu adalah uniform electric field. So dia ada boleh case dekat stationary charge, moving perpendicular, moving parallel atau dynamic equilibrium. So you kena tahu ke empat case ni lah. Okay, so kita tengok apa benda ni tak faham lah. Okay, kalau saya tengok ni saya tak faham yang ni. Okay, saya tengok gambar rajah dulu. Okay, ini adalah plate. So ingat balik saya cakap tadi, untuk awak punya awak punya case you akan ada dua. Untuk chapter 1 ni dia ada dua je. Satu adalah charge, positif, negatif atau positif, ada point charge. Case macam ni lah. Yang kedua adalah plate. Plate tu bila you ada yang ni lah plate, pinggan yang ada positif dengan negatif charge. Okey, yang baru belakang ni kita cerita pasal uniform electric field. So dia cerita pasal plate lah. Okay, kalau awak tengok gambar plate ni, okay, dia akan bagi macam ni lah, ada satu positif, satu negatif. Okey, bila dia tak ada bagi any
how do I know it's positive or negative? I have to look at the direction of the E. So my E here is going down. So this is positive, this is negative. Your positive and negative should be same. If top here you buat 10, yang bawah tu pun you kena buat 10. Selalunya kita tak buat 10 lah, kita buat 4 je lah kalau dalam exam. Kalau exam tu bertulis, buat 3 pun boleh je. Tak perlu buat banyak-banyak, buat 3 je tu je. Tapi make sure positif pergi ke negatif. Jangan terbalik sebab ada some of your plate dia going up. Boleh je, depend lah dia nak buat susunan power supply tu macam mana. Ada orang power supply dia daripada positif ke kanan, ada orang positif dia pergi buat cross ke kiri. Sebab ingat current boleh flow clockwise atau anti-clockwise. So kalau your lukisan is look like this, meaning your positive is going kat bawah lah. So your negative is going up. So the most important thing you look at the direction of your E lah. E ni electric field. What is electric field? Medan elektrik lah, medan yang menghasilkan elektrik. Okay, boleh? Boleh? Tanya Iman kasi keluar masuk. Kenapa tu tanya Iman? Lain you tak okay ke apa? Kenapa you outside? You tak guna MOE ke apa? Ke dia tak ada? Ada, madam. Oh, ada. Okay. So what happened here kalau you tengok ni, sekejap. Kenapa dia? Macam conteng kot dah. Nak. Nak bagi saya. Next. Benda ke aku ni? Oh, hitam. Boleh lah conteng. Baru tahu, minta maaf lah. Okay, sekejap. Kita tengok yang balik. Tak tahulah kenapa dia tak nak bagi saya lalu. Okay. So this is a stationary lah. Ini contoh stationary di mana you letak positive test charge inside the electric field. So mula-mula medan ni tak ada apa-apa. Tiba-tiba you letak satu positive charge dalam ni. So what happen? Positive charge ni akan attract kepada negatif. Sebab bawah ni negatif. So dia akan attract to negatif lah. So kenapa dia attract to negatif? Due to the force lah. Force electrostatic force lah yang menarik dia. Dan akan berlakunya acceleration. Why do we have acceleration? Because U initially dia adalah zero. U asal dia adalah zero because dia tidak bergerak. Dia bukan case dia ditembak ke apa, dia diletakkan. So U dia zero and then dia ada V, so that's why dia ada acceleration. So ini adalah case kalau dia adalah positif. So what happen if I put negative charge? If I put negative charge, dia akan going up. Kenapa dia going up? Because your positive is here. Sama juga dia akan mengalami acceleration. So based on this, what we can conclude, so since dia ada acceleration, dia telah obey Newton's second law. Ingat tak Newton's second law say apa? Kalau ada perubahan change. Change so maknanya ada acceleration, so dia akan obey Newton's second law lah, F equals to ma. Dan disebabkan dia tertarik not because of gravity. Dalam cerita ni tak ada gravity awak jangan ingat ada gravity, no gravity. Dia tertarik not because of gravity, dia tertarik because of the different charge. So akan wujudnya electrostatic force. So electrostatic force ni adalah formula dia sama dengan E Q0. Mana datang formula ni? Daripada formula E sebenarnya F over Q0. Kenapa media tak guna F equals to KQQ over R squared? KQQ over R squared you cannot use in this situation. KQQ over R squared only can be used if we have 2 point charge. Sebab dia ada Q1, Q2. Kalau awak tengok kat gambar rajah ni, awak hanya ada satu Q saja. Kalau awak tengok kat gambar rajah ni, awak ada satu Q saja. Awak tak boleh gabung, ni cerita lain Ni eksperimen pertama, ni eksperimen kedua. So that's why you cannot, bila nak buat nanti menyelesaikan masalah, jangan bila nampak ada soalan parallel plate, please don't use Coulomb's law yang ini. Yang ini hanya boleh digunakan when we have 2 point charge. Sebab seramai suka bila soalan tu dia bagi cerita ni tapi dia kata find the electrostatic force. Dia pergi guna formula Coulomb's law. Lepas tu dia tak tahu mana satu. Q1 dia jumpa, Q2 tak tahu nak ambil yang mana. Lepas tu dia buat susu kati dia. Tak boleh.
You tak boleh guna ni. You kena guna formula yang electric field punya iaitu F over Q naught. So terbitlah formula F equals to EQ naught. So you can substitute here. So you get MA sama dengan EQ naught. So your acceleration become EQ naught over M. So this is the formula that you need to memorize. So inilah formula yang you kena hafal lah because this formula is not given. And this formula can change. Apa maksud cikgu boleh change? Okay, A equals to EQ naught over M ni boleh pecah dua. Satu adalah sama dengan EE over M, E. Satu lagi EP over MP. Apa benda ni? Okay. E, saya tak tahu kenapa E saya macam ni. E ni okay. E ini adalah refer kepada elektron. So negative charge. Macam ni lah kes ni lah. Ni kes ni. Tapi kalau PP dia refer kepada proton. So dia adalah kes ni. So that's why Q naught ni ingat balik dia adalah apa? Test charge. So test charge can be anything sebenarnya. Boleh jadi elektron, boleh jadi proton, boleh jadi sebenarnya dia apa-apa charge. Kalau dia nak letak 12 microcoulomb pun boleh, tak ada masalah. Cuma masalahnya mass tu lah nanti. Mass tu kena bagi. Selalunya dia akan letak proton atau neutron sebab apa? Proton atau elektron sebab dia dalam you punya you punya exam ni ada dah. Ni kalau you tengok UH2P6 kan. Ada apa ni? Mass of electron. Ni. You akan guna ni. Mass of electron yang ni. So you akan guna yang mass of electron yang ni. Ni mass electron. Kalau proton you akan pakai yang ni. So kena tahulah sebab formula A, E, Q naught tu tak ada. Tak ada dekat sini. So yang ini kena hafal A equals to E Q naught over M. So this one you kena memorize because this one is not given lah. Okay, balik kepada next. Okay, ini pula case apa? Ini pula case bukan dia letak, dia ditembak. Dia ada initial velocity. So this U belong to UX. What happened to UY? UY become 0. Kenapa UY become 0? Because it's moving in horizontal. So what happened outside electric field? Dia akan gerak straight. Dia tak akan ada any tarikan. So dia akan gerak straight. So after that, because this is negative, dia akan attract ke positif. Dia akan naik ke positif. Kenapa dia naik ke positif? Sebab dia negatif, dia attract positif lah. Perempuan attract kat lelaki, lelaki attract kat perempuan. So dia akan keluar macam ni. Okay. Ini macam pernah jumpa dalam chapter 1. SY. Dia dapat S. Alamak. Saya kelas. Kelas. Apa? SX adalah ini. Ini SX. Ini SX, itu adalah SY. Okey. So sebenarnya ini adalah sama dengan chapter 2 iaitu horizontal projectile. Cuma horizontal projectile you adalah macam ni, ke bawah. Dia jatuh ke bawah. Ini SY, ini SX. Selalunya SY ni awak letak negatif sebab dia jatuh ke bawah. Yang ini dia flip. Mirror. Mirror. Kalau kita letak dekat bawah ni, dia mirror. Kenapa dia boleh naik atas? Sebab dia charge negatif, dia attract kepada positif. So dia adalah mirror. Okay. So A yang E ini sebenarnya adalah formula EQ naught over M tadi tu adalah hak milik AY because dia ada acceleration on AY. What happened to AX? AX adalah sentiasa 0. Macam sebelum ni yang you belajar dalam chapter 2, iaitu di mana UAS, kita belajar yang UAS tu kan. UAS. Pecahkan XY.
Di mana ni UX, ini kosong. Kalau horizontal projectile ini mesti kosong sebab dia hanya depend pada UX. Yang ini akan sama dengan UX, ni tak tahu. Ini kosong. Yang ini kita letak negatif 9.81. Okey, lepas tu ini SX, ini SY. So dalam kes ni, dalam kes ni, ini bukan lagi negatif 9.81. Ini akan menggunakan formula yang ni. Kenapa dia bukan negatif 9.81? Because dia bukan going up or going down due to the due to the gravity. Nanti je kan, nanti tangguh. Okey. Okey, boleh tak ni? Boleh. Ingat lagi tak chapter 2 ni? Ke dah hilang ingatan dah semua? Tak lupa diri. Dah lupa, tak tahulah bila lah nak. Saya tak nak terangkan yang ini sebab saya tak nak awak hafal ni sebenarnya. Awak ingat balik UAS tu je. UAS tu, awak ingat balik. Cuma ini bukan 9.1. Ini formula dia jadi EQ over M. Yang lain semua sama. You akan guna formula S equals to UT. Yang ini semua you guna buat, buzaz, sutat. You akan guna semua tu. Okay, tak apa, nanti kita buat soalan tu sama-sama. Yang ini dia nak cerita pasal potential difference lah. Yang ini saya tak ada, bagi saya tak perlulah awak nak tahu terlalu detail. Yang perlu awak tahu adalah D ni adalah kat sini. Formula dia saya panggil add atau dia buat E sama dengan V over D kan. Tapi saya panggil dia add lah. Dan ini hanya boleh digunakan untuk parallel plate. Jangan guna formula ni untuk dua charge. Macam contohnya positif. Cikgu dia ada bagi V, dia suruh cari E, D ada, V equals to E, D lah. Salah. Ini R, itu bukan D. D ni adalah refer kepada plate. D tu adalah plate. So you tak boleh simplify, masukkan formula dia ke dalam formula satu lagi tu lah. Okay. Inilah formula tadi, add tu. Ni formula add ni. Saya cepatkan dia. Okey, yang lain tu saya rasa awak boleh baca. Tak apa, kita akan buat sama-sama. Kita buat sama-sama yang kita buat yang daripada belakang dulu. Biasanya lamalah macam ni. Kenapa positif ni tertarik ke atas? Sebab tengok electric field dia going up. So ni positif, ini negatif lah. So that's why dia going up lah. Yang paling penting awak tahu dia punya lukisan tu lah. Okey, apa yang saya nak cakap dekat sini, formula tak semua boleh pakai, kena tengok situation. Chapter 1 ni aku akan jumpa dua soalan je, iaitu pertama dia pasal charge. Yang kedua dia pasal plate. So kalau charge ni dia akan ada positif, negatif atau test charge. Salah satu lah, tak kisahlah. Kalau plate ni dia ada dua lah. Plate tu terbaring ke, plate tu macam ni ke, atau plate tu terbaring. Sama sahaja, jangan panik. Benda yang sama. Okey. Lepas tu formula yang boleh pakai dekat plate adalah selalunya E sama dengan F over Q naught, iaitu F equals to EQ naught, A sama dengan EQ naught over M, V equals to ED. Formula yang ini yang saya cakap ni tadi ni, ni formula ni tidak boleh dipakai dekat charge. Dia tidak dibenarkan untuk pakai dekat charge. Kenapa? Sebab charge tak ada acceleration, dan kalau untuk kes ni awak tak akan accelerate, dia tak pernah cerita pasal acceleration. Yang ini selalunya kita akan kira F, E, U, V, W. Guna formula yang biasa tu. V equals to ED ni pun tak boleh pakai dekat sini sebab D ni adalah refer kepada
distance yang ni. Okey, boleh? Boleh? Boleh. Boleh ke tak boleh pun kena lah kan. Okey, so kita tengok kepada dia punya senarai rumus ni. Ini adalah formula yang kita akan pakai daripada 1 hingga 9. So saya harap awak fahamlah dia punya formula iaitu F sama dengan KQQ ni, E ni electric field, E electric field, V electric potential, V electric potential, delta V is the difference, delta U is the difference of energy and U ni hanya boleh berlaku dekat sistem sahaja. Okey, dah kita tengok kepada soalan tutorial. Dah tengok tutorial. Okay, which are the following statement is true about Coulomb's law is correctly? So yang betul lah. Coulomb's law adalah Coulomb force sama ke dengan V? Tak sama, salah. So A salah. Force per unit charge is equivalent to volt per meter. Ya. F over Q ada sama ke dengan V over M? Okay, so you kena check balik lah. F over Q ni adalah E sebenarnya electric field. So dia adalah electric field. So F over Q naught. Okay. So kalau ikutkan unit ini N, ini C. So you akan dapat NC negative 1. So unit untuk E adalah NC negative 1. Okay, ada satu lagi formula untuk E. Ini ada satu lagi formula iaitu E sama dengan V over D. Di mana V adalah volt, D adalah M. So you akan dapat Vm negative 1. So betul lah. So jawapan nombor B adalah betul. Okey, seterusnya kita masuk kepada number 2. Coulomb's law state the electrostatic force between 2 point charge is directly proportional to, dia tanya directly formula dia F equals to KQQ over R squared. So directly bawah ni salah lah, ini inversely. So square distance salah. Distance salah, product between charge. Yes, betul. Jawapan dia C. Product between charge. Sebab dia adalah hasil darab. Product we are talking about hasil darab lah. Hasil darab between charge. Okay. So seterusnya kita masuk kepada okay, kita masuk kepada nombor 3. Electric field strength at a point space is defined as a electric force experienced by, so dia tanya E ni adalah sama dengan F over Q naught lah. So Q naught tu adalah tak semestinya proton, tak semestinya elektron, tapi dalam definition awak selalunya Q naught ni adalah refer kepada positif lah. So that's why kita ambil A lah. 1 coulomb charge at a point. So itulah yang kita ambil lah. Okay, number 4. 3 pit ball supported by insulated thread hang on support. We know that ball X is positively charged. When ball X is brought near to X, so dia kata X ni adalah positif. So kita ada X, Y, Z. Dia charge lah. So X ni positif. Dan dia kata bila dibawa kepada Y, dia attract. So negatif lah. So sebab dia attract. Tapi bila dia bawa pada Z, dia repel. So dia positif lah. Sebab dia repel kan. So Y is negatif, betul. Z is negatif, salah. Y is positif, salah. Neutral, salah. So jawapan dia adalah A.
Alright, seterusnya kita masuk kepada okay. So nombor 5, which are the following statement is true about electrical equipotential surface? So dia tanya pasal V. Okay. The charge density ni tak pernah cerita pasal density. Electric field at any point is zero. Mana ada E, tak ada kaitan. E adalah depend pada jarak dia. There are no electric potential different. Okay. Yang ini dia nak cerita yang pasal gambar tu. Gambar tu kalau awak ingat balik, kita ada positif, dia akan keluar. Ada 8 kaki. Ingat tak 8 kaki? Okey, dan dia ada titik. Di mana kalau ini adalah A, sini adalah B, dia duduk dekat level yang sama, dia akan mempunyai voltage yang sama. Dia bukan tak ada voltage, dia ada voltage. Potential different. There are no potential different between two. Dia ada potential different, dia ada V yang tak ada adalah work, betul. Work dia memang zero kalau dia duduk dekat along, yes. So jawapan dia D. There are no work done to move a charge and equipotential surface. Okay. Alright, boleh tak ni? Diamlah. Boleh. Boleh aja. Okey, kita masuk kepada ni. Okey, saya terus buat nombor 11 sebab tadi kita baru je belajar pasal tadi. Nanti kita naik atas lah. Saya nak buat nombor 11 ni lah sebab tadi kita baru belajar dia sama dengan chapter 2 kan. Okey. So, number 11. A beam of electron enter a uniform electric field. So ini case dia tembak elektron ni ditembak. Dia bukan letak, dia ditembak. So dia ada U. Dan U dia adalah belong to UX. What happened to my UI? UI 0 lah sebab dia bergerak in horizontal. Okay, sketch the path of electron. Dia suruh you lukis path of the electron in the field and after emerging the electric field. So apa yang you nak kena buat nombor 11 ni, pertama sekali kita lukis balik. Lukis balik, kita ada electric field. Tak nak buat penuh pun tak apa, saya buat je lah 5, saya buat semua pun tak apa. Okay, so saya ada elektron. So negative. So negative ni masa kat luar dia straight. Kenapa dia straight? Because dia tak mengalami any electric field. So there are no one nak attract dia. So that's why dia boleh gerak straight. But once dia masuknya medan electric field, so dia akan attract. So dia akan attract ke mana? So negative, positive, how do I know? I tengok kat electric field punya arrow. So going down, so meaning this is positive, this is negative lah. So my E negative akan attract ke positive, so dia akan macam ni. So my Fe adalah ke atas lah. My electrostatic force saya akan ke atas. So inilah lukisan saya lah. Kalau dia adalah charge positif, dia akan turun ke bawah. Ingat ya, dia going up, going down not due to the gravity. Dia going up, going down due to the attraction. Kalau negatif, attract to positif. Kalau positif, attract to negatif. Boleh? Boleh. Seterusnya, soalan number B. State the shape. Okay. Shape ni kena ingat ya, when we talking about shape, selalunya tengok kepada situation. Kalau situation tu adalah 3D, please put your shape dalam bentuk 3D lah. Macam case ni tak ada masalah. Ini bentuk dia apa ni? Awak jangan cakap bentuknya projectile. Bentuk dia adalah parabola. Parabola lah. Parabola ke parabolik. Rasa dua-dua dia boleh terima. Parabolik pun boleh kot. Parabolik. Apa beza parabola dengan parabolik lah? Parabola tu shape ke? Ni Google tak? Parabola. Ke parabola tu bahasa Melayu?
Parabola. Shape. Parabolic. Parabola lah. Parabolik tu lah. Parabolic equation. Oh, parabolik. Oh, parabolic equation. Parabola is the shape. Yelah parabola plane curve. Yes. Parabola lah. So kita kena guna parabola. So parabolik salah. Parabola. Shape contoh parabola. Lagi apa? Sphere. Macam contohnya soalan ni nanti. Soalan nombor 8 ni. Sebab dia pernah keluar pasir lama dah lah dia keluar. Dia tanya shape. Sketch the equipotential line of a positive charge. So nombor 8 ni, saya jam nombor 8 ni sebab kita tengah cerita pasal shape. So positif ni kita letaklah positif. Okey, macam mana dia? Guna color merah dulu. Dia ada 8 kaki, dia orang kaya, so dia suka menderma, dia shopping. Dia beli. Okey, dan dia punya line, equipotential line ni buat 3 je. Makin dekat, near to the charge is strong. But makin ni dia makin jauh. Dia tak equally space It's not equally space. Okay, so kita, dia suruh sketch equipotential line lah. So this is my equipotential line yang dash tu adalah my equipotential line. Dashed line, this is my equal potential line. Okay, so dia ada tanya state the shape. Ramai yang masa pasir ni dia orang letak jawapan dia adalah circle. Circle salah, jawapan dia adalah sphere. Dia bentuk dia sphere sebab dia adalah 3D. So jangan letak circle bentuk dia adalah sphere. Okay, macam number B ni uniform electric field. Okay, uniform electric field. Tak kisahlah you nak buat macam mana, you nak buat macam ni boleh, tak nak buat positive plate, negative plate pun tak ada masalah. Okay, tapi you kena, yang penting you kena buat dotted line lah. Yang ini equally space sebab dia uniform. So dash line ni adalah merujuk kepada so shape ni, yang ini kita boleh buat parallel line boleh atau straight line pun diterima. Sebab dia line yang straight lah. So be careful dengan perkataan shape, because shape we are talking about 3D macam ni parabola. So parabola, bentuk dia adalah parabola. Jangan buat projectile pula. Projectile tu adalah dia punya kinematic motion, bukan shape. Itu adalah motion dia adalah dalam bentuk projectile. Okay, soalan number B dia tanya state the shape. Okay, dad. Okay, dia kata explain why. So you need to explain kenapa dia buat bentuk shape parabola. Kenapa dia tak buat shape bentuk bintang ke, bentuk circle, kenapa bukan bentuk triangle. So you kena explain lah. So pertama sekali outside. Yang pertama kita buat outside the electric field is straight line because no electric force acted on it. So dia punya keyword dia straight line masa outside electric field sebab no electric force. Kan, masa dekat luar, kenapa dia gerak straight line? Ni, masa dekat luar, kenapa dia gerak straight line? Because there are no electric force acted on it. Dia tak masuk medan lagi, so dia tak rasa apa-apa. Okay. Yang kedua, in the electric field, itu is move upward. Dia move upward because the electric field acted on it. Upward lah.
So awak kena cakap lah kenapa dia bergerak ke atas. Jangan cakap cerita pasal parabola pula. Dia bergerak ke atas sebab dia ada electric field lah. Apa pula electric field? Electric force, sorry. Electric force. Ada electric force. So ada electric force. Electric force ni, ni electric force. So dia ada electric force. So dia experience electric force when it is inside the electric field. Where your electric force adalah upward. So that's why dia bergerak ke atas. Okay, boleh? Ke tak buat lagi? Tak buat lah. Cikgu, Hmm. soalan ada. Apa dia? Siapa yang cakap tu? Hilang dah pula Tanjiman. Dia cakap hilang. Jangan Tanjiman. Tanjiman ni guna, kenapa you guna outside MOE Tanjiman? Mana kenapa, apa dia terjadi pada akaun you? Saya buat sikit-sikit. Buat sikit-sikit. Kesian aku tengok Tanjiman ni. Dia tukar line kau ni. Selalu line dia paling okey. Tanjiman dekat library. Oh, and then library tak ni. Dah, madam. Rasanya lah madam. Okey, kita masuk soalan nombor 12. Figure 1.5 show a section of deflect system in cathode ray oscilloscope. The electron, so electron negatif lah, travel with the speed. Tiba-tiba dia bagi speed. So ini U lah, maksudnya dia bukan dia letakkan, dia ada ditembak lah, dia ada U. So ini belong to UX. Why this belong to UX? Sebab dia bagi, kalau you tengok lukisan ni, dia hanya main dekat komponen X sajalah. So what happen to my UI? My UI akan jadi 0 lah. Okay, so dia bagi lagi apa lagi? Dia bagi 60. Ini adalah SX. Kenapa SX? Sebab dia adalah jarak masa dia inside the electric field. Because when dia inside electric field baru dia ada acceleration. Outside dia tak ada acceleration. Dia maintain je 1.5. Tapi bila dia masuk je region electric field, dia merasai acceleration. Okay, lepas tu dia ada bagi ni SX lah. Dia ada bagi electric field. So ini adalah E lah. So electric field. Okay, 20 mm ni, yang saya nak highlight, ini bukan SY ramai yang tertipu. Ini dia kata, oh ini madam SY. No. Ingat balik, SY adalah jarak daripada initial lah ni. Kalau macam ni, ini SY. SY tu adalah jarak daripada permulaan dia dari komponen Y sampai dia keluar. Itu adalah SY. Yang ini adalah yang tadi ni, ni. Ini adalah D. Ini D. Ini adalah jarak antara plate. So jangan confuse antara SY and D are not same. Dia tak sama. D boleh guna formula add tu. Ni. Add. Yang E equals to V over D tu lah. SY kita akan guna yang horizontal projectile. Okay, so apa yang pertama sekali saya buat? Okay, kita baca soalan. Okay, kita dah adalah banyak information is given here ya. Dia kata soalan pertama. Copy figure 5.5 and sketch the path of the electron. Dia suruh you lukis path between the plate and after emerging. Okay, so kita akan lukislah dia punya path. Okay, nombor 12. So saya ada ni plate. Okay. Saya ada elektron. So elektron saya adalah negatif. So masa dia masuk, okay, kalau you tengok ni ada problem ni dekat sini sebab dia tak ada bagi hooks positif negatif. So saya tambahlah sendiri. So yang ini saya letak 20. Yang ini negatif 20. So yang atas ni positif 20, yang ni negatif 20. So my electric field is going down. Saya buat 4, cukup je lah 4, tak payah banyak-banyak.
Kalau you buat ini positif, atas negatif pun boleh. You buat ke atas lah. Sebab dia tak ada bagi. Kalau dia bagi, follow lah. Kalau tak bagi, suka hati you nak buat macam mana. So saya buat dua lah, dua gambar rajah. Okey, katakanlah satu lagi kawan you kata, okey patutnya tak payah letak 20, kita letak je positif negatif. Okay. Satu lagi kawan you, dia kata, okey Mary saya nak buat ni positif, ini negatif. Okay, no problem because your question, dia tak state. So you just put your electric field is going up. So electric field you here is going down because your positive is here. This one is your positive is going kat bawah, so that's why my electric field is going up. Okay, so what happened here? Dia akan masuk straight sebab dia tak masuk region lagi. Dia tak masuk electric field punya region, so negatif akan attract ke mana? Positif. So yang ni buat dotted line, so dia akan macam ni. So inilah pergerakan dia, sebab tu label lah FE. FE ke atas. Menunjukkan ada wujudnya electrostatic force. Okay, kalau lukisan you macam ni, ini negatif. Okay, straight. Dia akan ke sana. So my FE is going down. So you pilih lah mana satu you nak guna. Dua-dua diterima. Because the question is not given where is positive, where is negative. Kalau dia bagi, kena follow lah. Kalau tak bagi, dua-dua dia akan terima. Okey, boleh? Okay, cepat. Boleh. Okay. Alright, so saya pilih yang ini saya pilih yang ini, saya pilih yang ini, saya tak buat yang tu. Okay, saya buat dia punya soalan lah. Sebab jawapan dia sebenarnya refer kepada yang ini. Okay, calculate the vertical. When we're talking about vertical, actually we are talking about Y component lah. Sebab vertical Y component. Dia nak apa? Velocity, so dia nak Vy. So, number B, dia minta cari Vy. Okay, bila saya nampak je macam ni, oh I know this is sama dengan chapter 2. So saya akan gunakan UAS. Tak tahulah ingat lagi ke tak UAS ni. Saya boleh guna je benda yang sama, cuma here AX still lagi 0. But this one is not negative 9.81 lah. Yang ni you kena guna formula EQ over M. So you kena carilah nanti EQ over M ni lah kat tempat asing lah. EQ over M. Okey, yang lain boleh je. Yang lain sama je. Okey, kita tengok. U saya berapa? 1.5 darab 10 kuasa negatif kuasa 7. 10 kuasa 7. Ini pun sama sebab U X dengan VX akan sama. Ni kosong sebab dia gerak secara horizontal. Ni nak cari. SX saya 60 mm negatif 3. Okey, ini tak tahu. Awak tak boleh cakap 20 ni tadi ini D, ni bukan SY. SY tak tahu, biar. Ini tak tahu. Ini tak tahu. Okey, formula apa yang saya nak pakai kat bawah ni? Ada 3 formula. S equals to UT. Yang ini saya akan guna Buat, Buzaz, Sutat. Okey. So saya tengok, saya start dengan X. Okay, S ada tak? Ada. U ada tak? Ada. Boleh cari time. Carilah time dulu. So kita guna ini. S adalah 60 darab 10 negatif 3. U 1.5 times 10 power of 7. So I can get my T lah. So saya dapatkan T saya. The best. Yang tak best ni pasal bila pakai benda ni, kalkulator saya dah hilang. Tak ada kalkulator Casio tu. Okay, so saya pakailah kalkulator biasa ni. Okay. So 60 kuasa negatif 3. So I divide by 1.5 power of 7. So I get this value lah. Okay, so saya nak tukar engineering mode. So this is my engineering mode lah. 4 times 10 power of negative 9 second. Ini kalkulator ni lagi canggih lah. Okay, so seterusnya saya bukan nak cari T, saya nak cari V. Mana formula yang ada V? Formula yang ada V adalah formula yang ada V adalah kalau merah. Ni ada V, ni ada V. Ni tak ada V, buang. So saya nak guna Buat. Buat lagi senang. So tapi semua ni komponen Y. T boleh guna atas lah. VY saya nak cari. VY nak cari UY 0.
AY tak ada lah. So AY ni saya akan pakai guna formula EQ over M. Time 4 darab 10 negatif 9. Okay, so saya kena cari E. E ada tadi dia bagi tadi tahu E tadi. Mana E? Ni 4 times 10 power of 3. So I have my E. 4 times 10 power of 3. Q. Charge apa yang dia tengah cerita ni? Dia tengah cerita pasal elektron. Mana elektron? Ni elektron. So I kena pergi dekat constant depan ni. Ni. Kalau awak perasan, elementary charge E adalah ini. So elementary charge, we are talking about basic charge. So ada berapa basic charge? Sebenarnya ada banyak, ada 6 sebenarnya. Tapi awak belajar ada 2 je, iaitu elektron dengan proton. So kalau elektron atau proton, you just use this. Jangan letak positif atau negatif sebab ini adalah velocity. So ini adalah acceleration sebab A sama dengan EQ0 over M. So A ni vektor, so this one you don't have to include lah, abaikan positif negatif. Sebab apa? A tu adalah vektor. Vektor kita jangan ambil nilai dia, positif negatif, abaikan. Sebab kalau you letak negatif nanti awak dapat A negatif. A negatif tu maksudnya decelerate. Awak punya cerita bukan decelerate, accelerate. Dia daripada nilai dia naik, dia accelerate. So that's why dia tak akan jadi decelerate lah Okay. So M pula saya kena ambil M elektron ni. Kenapa ambil M elektron? Sebab soalan saya pasal elektron. So kalau soalan pasal proton, ambillah M proton. So saya masukkan je lah yang tadi tu. Masukkan je 1.6 darab 10 negatif 9. 6.11 darab 10 negatif 31. 4 darab 10 negatif 9. Okey, so tekan apa filter. 4 kuasa 3, salah. 4 kuasa 3 darab 1.6 kuasa negatif 19 darab 4 kuasa negatif 9. So bahagi 9.11 power of negative 31. So tekan engineering mode, so saya dapat 2.81 power of 6. So my answer is 2.81 times 10 power of 6 ms negative 1. So kita check betul tak jawapan dia. So kita tengok sini. Yes, betul lah. Power of 6. Betul. Okey, boleh tak? Rasa-rasanya boleh tak buat ni? Ingat lagi tak chapter 2 ni? Saya dah memang dah tak tahulah apa yang berlaku. Ini. Kalau yang case ni lain lah. Kenapa case ni lain pula? Sebab yang ini dia going down kan? So dia going down, nanti awak dapat T yang sama, tak ada masalah. Awak guna buat sama jugalah, tapi A awak ni kena letak negatif lah. VY awak ni akan dapat nilai negatif sebab dia ke bawah, nampak ni. Velocity awak makin ke bawah. So jawapan akhir awak akan dapat negatif lah. Okey, boleh tak? Boleh. Okey, saya stop sini dulu dah pukul 3. So maksudnya lepas esok saya akan sambung lah satu. Kalau boleh kita try habiskan lah satu hingga. Sebab yang saya dah buat nombor 11, 12, 8. So tinggal ada berapa lagi soalan lah. So esok kita cuba try habiskan yang ni. Alright, so kalau tak ada apa-apa saya stop dekat sini dulu. So we stop tasbih kafarah and surah wal as.